Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Yang hormati Pengurusi Masjid Tariq bin Ziyad, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, Bilal, siap-siap, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, seperti biasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat sama-sama lagi pada malam ini kita memenuhi masa kita ni di antara maghrib dan isyak. Dan hari ini sedar tak sedar kita dah sampai bulan Rejab. Kita dah dengar dah imam kita dah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah yang Tuhan kami, berkatilah umur kami dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami ni ya Allah ke bulan Ramadan. Jadi bila dah sampai saja bulan Rejab, maknanya tak berapa lama lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, insya-Allah. Iaitu bulan yang seluruh umat Islam menunggu-nunggu. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Allah Ta'ala berikan ganjaran dan juga pahala yang besar dalam bulan Ramadan. Sebab itu bulan-bulan Rejab, Sya'ban, Ramadan ni memang berangkai. Kenapa tuan-tuan? Kerana ada kelebihan-kelebihannya. Kalau bulan Rejab ni ada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kalau bulan Sya'ban ada nisfu Sya'ban. Kalau bulan Ramadan lagi dahsyatnya, nak berbagai-bagainya, Lailatul Qadar, nuzul Quran, sembahyang tarawih. Ini di antara rutin kehidupan kita daripada setahun ke setahun, yang mana tahun-tahun yang dahulu kita tak sama seperti biasa. Kadang-kadang tak boleh sembahyang tarawih, kadang-kadang tak boleh datang masjid. Tapi tahun ini mudah-mudahan pandemik ni dah, walaupun ada yang jenis ganas-ganas, kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya ianya endemik lah, ataupun berlalu begitu saja, agar kita yang menjadi umat Islam ni dapat menunaikan titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Sidang jemaah rahmati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ini bulan-bulan yang mulia Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran. Masuk saja bulan Rejab, kita akan menghadapi berbagai-bagai kelebihan rahmah untuk orang-orang beriman yang melakukan amal-amal soleh. Kerana bulan Rejab ni antara bulan-bulan yang mulia, seperti mana yang saya sebutkan tadi dalam Quran, dalam surah Taubah ayat 36. Maksudnya apa? Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Ta'ala ialah 12 bulan. Maknanya bulan-bulan yang kita sebut Muharram, Safar ni, rupanya bulan ni Tuhan dah susun dah. Tetapi dalam 12 bulan itu, kata Allah Ta'ala, ada 4 bulan diciptakan. Allah Ta'ala menyusun bilangan bulan tu 12 bulan, tetapi ditetapkan dalam kitab Allah. Masa bila tuan-tuan? Semasa diciptakan langit dan bumi lagi. Maknanya dia buat bulan ni masa cipta langit dan bumi lagi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dihormati. Apa dia? Bulan Rejab, Sya'ban, Muharram,
Bulan-bulan tu apa dia? Bulan Rejab, bulan Syaban, bulan Ramadan dan bulan Muharram. Ini bulan-bulan yang diberikan kehormatan ataupun yang dihormati kerana mempunyai kelebihan-kelebihan dan juga fadilat. Sebab itu kita alhamdulillah bila berada dalam bulan Rejab ni, bila kita doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, dapat lagi kita bertemu dengan bulan Ramadan pada kali ini, kerana kita tahu bulan Ramadan bulan diampunkan dosa-dosa. Mengikut pendapat para ulama, yang dikatakan 4 bulan itu ialah bulan Zulqaidah. Bukan tadi saya sebut tadi. Yang katakan 4 bulan ni ialah bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Bukan Syaban, Ramadan tadi. Itu dah memang bulan ada keberkatan. Ni bulan lain. Yang dikatakan 4 yang dihormati tadi ialah bulan Zulqaidah, Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rejab. Kenapa tuan-tuan disebutkan 4 bulan ni? Kita tengok. Juga dikenali sebagai bulan haram kerana dilarang kita berperang. Zaman-zaman dulu kan, berperang ni tak habis-habis lah. Tapi taklah berperang macam sekarang. Sekarang berperang ni kita dah risau lah. Dulu berperang dengan senjata nuklear, senjata api, bom sebagainya. Tapi sekarang perang dah cara lain dah. Sebab itu kita tengok pandemik 19 ni, kita terasa dia macam satu peperangan juga. Memerangi kita ni sampai kita mengubah cara hidup lah. Bersalam pun tak bersalam dah. Muka kita bertutup semua. Walhal bila bertutup ni bahaya tuan-tuan. Tuan-tuan lepaskan nafas, dia carbon dioxide masuk dalam kita punya emas, masuk sedut balik. Itu maknanya benda-benda yang hari ni kita tengok kita pakai tu, sebenarnya dia datang daripada tubuh kita. Kita pula jadi tak sihat. Terutama kanak-kanak sekolah. Ini benda-benda yang, dan dikatakan juga peperangan. Kita memerangi, takut kepada wabak yang sedang kita hadapi, tapi dalam masa yang sama dia merebak juga. Dia berkembang juga. Akhirnya berlaku juga PKPD. Dan yang kita takut, ni dekat dengan Ramadan ni, nanti kena PKPD, kawasan Ramadan, tak tarawih kita, tak. Jadi, dia juga dikenali sebagai bulan haram, iaitu dilarang berperang. Ini zaman-zaman Nabi dulu memang ada undang-undang dunia ataupun undang-undang zaman Nabi, tak boleh perang. Kita hari ni tak ada dah undang-undang tu. Tak kira bulan, ikut dan je. Siapa yang agak hangat sikit negara dia berperang lah. Kenapa tuan-tuan dalam perang? Kerana disebabkan pada bulan Zulqaidah ni, umat Islam dalam perjalanan untuk mengerjakan ibadah haji ke Mekah. Bulan Zulqaidah, selepas Ramadan lah. Ramadan, Syawal, Zulqaidah. Bulan ni dalam perang. Kenapa tuan-tuan? Seluruh dunia umat Islam ni akan menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Kalau berperang saja tak boleh pergi Mekah. Ini benda-benda yang dikatakan bulan Zulqaidah, bulan diharamkan berperang. Dalam perjalanan untuk mengerjakan ibadah haji ke Mekah. Bulan Zulhijjah juga umat Islam melakukan ibadah haji. Zulqaidah pergi ke Mekah. Zulhijjah ini bulan haji. Bermula pada 9 Zulhijjah. Hari wukuf di Arafah, semua berkumpul di Arafah. Ini juga bulan dilarang perang. Kerana seluruh dunia umat Islam berhimpun di padang Arafah. Ini dilarang kita berperang kerana bila berperang, bimbang-bimbang tersasar mengenai jemaah-jemaah yang untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian seterusnya bulan Muharram. Kenapa juga dilarang kita berperang? Ialah kerana mereka balik daripada menunaikan ibadah haji. Rupanya ibadah haji ni tuan-tuan, ibadah universal, ibadah seluruh dunia, ibadah yang besar. Sebab itu berkumpul di padang Arafah ni, ulama mengatakan seperti kita berhimpun di padang mahsyar Arafah. Sebab itu sebelum tahun 80-an,
Sebatang pokok pun tak tumbuh di padang Arafah ni. Ini orang-orang Mekah beritahu. Kita pergi ziarah kalau pergi umrah, kita pergi ziarah kawasan-kawasan umrah ni ataupun haji. Dan orang beritahu ni padang Arafah ni sebelum ni sebatang pokok pun tak hidup. Walaupun guna teknologi pertanian oleh Arab Saudi, tak hidup. Tapi start daripada 80-an mula dah hidup. Dan sekarang ini tengok pada Arafah macam tempat rekreasi tak? Pokok-pokok dah besar. Ini di antara benda-benda yang berlaku di akhir zaman lah. Kalau dulu sebatang pokok tak tumbuh. Sebab apa? Sebab nak umpamakan pada Arafah ni pada masyar. Seterusnya bulan Muharram, orang Islam balik daripada menunaikan ibadah haji. Sedangkan bulan Rejab pula dah ramai umat Islam melaksanakan ibadah umrah. Rupanya 4 bulan yang diharam ni bulan-bulan yang berkaitan dengan perjalanan menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Pada masa dahulu dah, dengan menunggang unta, menunggang kuda berjalan kaki, sampailah sekarang. Sekarang pun gitu juga, dilarang berperang. Kerana bulan-bulan ini memang umat Islam ada niat mereka untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Apatah lagi sekarang ibadah umrah sudah mula dibuka semula. Cuma kos dia agak tinggi sikit lah. Jadi bulan Zulkaidah, Zulhijjah, bulan Rajab, bulan Muharram, ini bulan-bulan yang berkaitan dengan pergi baliknya orang buat haji. Ibnu Abbas telah menyatakan sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan ganjaran pahala yang besar kepada sesiapa yang melakukan amal soleh pada bulan-bulan tersebut. Termasuklah kita ni bulan Rajab. Dalam kita duk menunggu apa ni, hari-hari masa sudah masuk bulan Rajab. Bila masuk bulan Rajab bermakna tak lama lagi kita akan menghadapi bulan Syaban dan terus-terusnya bulan Ramadan. Sidang jemaah rahmati Allah. Bila sebut saja Rajab ni bermaksud apa? Kemuliaan. Rajab ni ialah maksudnya mulia, keagungan dan kebesaran. Ia diartikan sebagai bulan rahmah, bulan pemurah dan bulan kebajikan. Itu bulan Rajab. Definisi dia. Pintu rahmah sentiasa terbuka luas bagi sesiapa yang menginginkan ketenangan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Sebab itu hari semalam saya tengah habis mengajar di Maran, datang satu anak muda. Dia minta tumpang berkongsi sikit. Dia kata dia hidup stres, tekanan, gelisah selalu, semayang tak apa khusyuk, hidup tak tenteram. Dia terpaksa cari ais. Ais ni sejenis minuman yang ketagih lah. Dia kata minum dia tu baru semayang khusyuk. Saya cakap dia jaga benda ni bahaya. Kalau awak mengamalkan nanti ketagih, bila ketagih dia akan menjadi seperti benda yang diharamkan oleh Allah lah. Mengosokkan fikiran. Memang tenang, iblis syaitan tak kacau kita dah. Ini anak-anak muda tuan-tuan, badan muda lagi tapi dia dah mula menghadapi suasana persekitaran yang menekan dia, keluarga dia, kawan-kawan dia. Kita beritahulah jangan, memang benda-benda ni semua ada tak? Cuma pendekatan kita kena kontrol lah. Jangan kita stres sangat. Ujian memang ada. Kalau kita rasa kita ni dah teruk dah tekanan, sebenarnya ramai lagi yang teruk tekanan dia. Saya jumpa tuan-tuan satu pelajar universiti, mak ayah dah meninggal, tapi jumpa tu dengar je bukan tengok lah. Dia duduk sendirian, susah miskin. Bila tahu dia orang tertentu, dia pergi jumpa, bagilah RM100, tapi mana cukup dia punya kos dia bulanan sebagainya. Tapi dia tetap dengan kesabaran dia teruskan kehidupan dia. Ini benda-benda yang kita tak lihat, tapi kita dengar orang cerita. Jadi yang pelajar tadi dia terasa stres, padahal mak ayah ada.
Ini tuan-tuan, berbagai-bagai yang memang Allah Ta'ala menguji kita ni. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang kita ni Allah Ta'ala uji tak? Dengan kematian, dengan kehidupan. Tengok baru-baru ni masa raya Cina tak? Dekat jalan highway baru, dekat kawasan Lebu, Bentong. Satu keluarga, anak 3 orang, isteri seorang, langgar, mati serta-merta. Bila tengok dia bumikan satu yang lahat, dah sedih kita. Pada masa itu memang kehidupan kita akan jadi sempit lah, akan jadi stres, tertekan. Tapi Allah Ta'ala beritahu, ini memang fitrah kehidupan. Ada yang hidup, ada yang mati. Kalau sebelum ni kita diuji dengan banjir, habis rumah, harta benda, kenderaan. Sebelum tu kita diuji pandemik, tak boleh pergi masjid, duduk di rumah, sekolah tak buka, pejabat tak buka, kedai tak buka, macam-macam. Tapi alhamdulillah sekarang kita dah boleh hadapi. Walaupun datang PKPD, tapi kita terasa dapat mengawalnya kerana kita dah ada pengalaman. Jadi masuk saja bulan Rajab, bulan yang dipanggil bulan kemuliaan, keagungan, kebesaran. Pintu-pintu rahmah sentiasa terbuka bagi sesiapa yang inginkan ketenangan dan kesejahteraan dalam hidup. Kita teruslah direct kepada Allah Ta'ala, berdoa ke, ibadat ke, tak. Duduk dalam masjid begini, tak, menunggu waktu isyak pun satu ketenangan. Tak. Ada kawan-kawan kadang-kadang dia ikut saya join, ikut pergi ceramah-ceramah. Dia tiba-tiba dia kata, terasa lain lah. Memanglah. Bila kita pergi ke masjid-masjid, jumpa jemaah yang berlainan, kemudian dah siap-siap pula, ada pula jamuan makan-makan, seronok lah. Ini dipanggil putaran kehidupan kita yang kita kena hadapi. Ada masa kita ibadah, ada masa kita bersama sahabat, ada masa kita makan minum, selagi kita belum dipanggil oleh malaikat Israel. Kemudian ada pula para ulama menyatakan bulan Rajab ini bulan istighfar atau bulan bermohon keampunan kepada Allah. Sebenarnya bulan istighfar ni sepanjang masa. Tengok tadi lepas sembahyang imam astagfirullahalazim, tapi difokuskan kepada bulan Rajab kerana ada kelebihan. Allah Ta'ala membuka pintu-pintu rahmah. Bermohon, kita mohon keampunan kepada Allah daripada dosa-dosa yang telah lalu, yang kita ingat ataupun tak ingat. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Aidalami yang bermaksud perbanyakkanlah istighfar pada bulan Rajab kerana Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa hamba-Nya. Ini tuan-tuan, Nabi ada sebut dalam hadis bermakna ada kelebihan bulan Rajab ni, Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Dengan syarat kita minta lah. Janganlah kita lock dia gitu je, tak. Istighfar, berzikir. Okey. Antara istighfar yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bukan kita saja. Hatta Nabi pun beristighfar. Bahkan kalau kita tengok dalam beberapa riwayat, Nabi lebih banyak istighfar daripada kita. Dan paling kurang 70 kali sehari. Bahkan ada sampai 100 kali sehari. Kita tak tahu lah berapa kali sehari je. Kalau kita sembahyang jemaah, danlah beristighfar dengan tuan imam. Tapi kalau kita sembahyang sendiri, lagi banyak boleh istighfar. Tapi mana dan? Sekarang pula waktu subuh ni lambat. Waktu syuruk lagi lambatnya 7.20. Kita nak masuk pejabat pukul 8. Sekolah 7.30. Tak ada nak istighfar. Tapi boleh istighfar dalam kenderaan. Ini maknanya. Antara istighfar yang diamalkan oleh Nabi apa dia? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kita selalu buatlah lepas sembahyang. Inilah yang Nabi buat tu, yang itulah kita buat juga. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Maksudnya apa? Aku bermohon keampunan kepada Allah Ta'ala yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup, yang berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Itu bahasa Melayu kita. Dah bahasa Arabnya astagfirullahalazim. Maknanya aku minta ampun kepada Allah, kita minta ampun. Yang tidak ada Tuhan melainkannya, yang sentiasa hidup, dan kita bertaubat kepada Allah. Kemudian pada bulan Rajab juga hendaklah memperbanyakkan berzikir, bertasbih, berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sangat kelebihan tuan-tuan, apatah lagi berselawat. Kerana Nabi dah beritahu, man salla alayya maratan, siapa yang berselawat kepada aku sekali, Allah Ta'ala akan berselawat kepadanya 10 kali dah. Selawat ni macam berdoa lah. Dan kalau Allah Ta'ala yang doa, bayangkan tuan-tuan. Ini salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya nanti di padang mahsyar. Orang-orang yang dekat dengan Nabi atau boleh melihat Nabi, antaranya orang yang banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi janganlah berselawat saja. Diikuti dengan segala perkara yang diperintahkan, tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Kemudian kita selang-selikan dengan istighfar, selawat, baca Quran, berdoa dan sebagainya. Jadi bulan Rajab kita dikehendaki memperbanyakkan berzikir, bertasbih, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Quran, berdoa dan sebagainya. Bulan lain kita dah buat dah, tapi sampai ke bulan Rajab kita tingkatkan. Begitu juga bulan Syaban. Apatah lagi kalau bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang amal baiknya, amal yang baik, amal sunat digandakan jadi macam amal fardu. Amal fardu pula digandakan sampai 70 kali ganda. Umur tak panjang, tapi sampai saja bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, kita ibadah kita ataupun nak dibandingkan dengan akhirat 1.5 je, sejam 50 minit je, ataupun sejam setengah je dengan umur kita 60-70 tahun. Tetapi bila kita dapat saja malam Lailatul Qadar, ibadah saja tuan-tuan 1000 bulan. Maknanya anugerah Allah Ta'ala kepada kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi impian kepada umat-umat dahulu. Nabi-nabi dahulu semua nak berangan-angan nak jadi umat Muhammad, tapi mereka takkan mampu, takkan boleh, sebab mereka mendahului Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada bulan Rajab juga dilipat gandakan pahala mereka yang beramal, dan Allah Ta'ala mengangkat darjat keimanan sesiapa yang banyak amal ibadahnya. Ini janji Allah Ta'ala lah. Tapi kita bila janji Allah ni, kita kadang-kadang buat tak cana ya. Sebab itu dalam surah Al-Qiyamah kan, kita dengar tu imam baca, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Dua ayat ni pun dah kita letih dengar tak? Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala bersumpah akan berlakunya hari kiamat. Ayat kedua, Allah Ta'ala bersumpah semua manusia nanti, kata Allah, akan menyesal. Hari kiamat menyesal. Ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, orang yang soleh pun menyesal juga, orang baik pun menyesal, apatah lagi yang tak baik dah. Kenapa yang baik menyesal? Kurang lagi buat baik dia dah. Maknanya baik-baik dah tapi kurang lagi. Sembayang fardu dah sembayang, tapi sembayang sunat belum lagi. Duduk di masjid, duduk dah, kadang-kadang kita tidak itikaf pula. Jadi amal sunat dah buat dah, tapi baik dah buat dah, tapi belum banyak lagi amal baik. Sebab itu bila berlaku hari kiamat, semuanya menyesal. Yang baik pun menyesal, yang jahat apatah lagi dah. Orang-orang yang kufur, kafir, pada masa itu mereka semua kalau boleh nak jadi tanah aja atas dunia ni. Semuanya disusun atur, dinyatakan dalam Quran. Tapi sayangnya hari ni manusia banyak yang tidak menghiraukan. Walakin apa ni dalam Quran beritahu, banyak manusia yang lalai, banyak manusia yang leka, dia tak hiraukan
apa-apa yang diingatkan oleh Al-Quran. Ini disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Allah telah beritahu kepada kita dah. Sesiapa yang membawa amal yang baik, pahalalah amal baik pada hari kiamat, maka baginya balasan 10 kali ganda daripada kebaikan yang sama dengannya. Amal satu ganda 10. Bayangkan tuan-tuan. Tetapi sesiapa yang buat amal yang buruk, sesiapa yang bawa amal yang jahat, maka dia tidak dibalas kecuali kejahatan yang sama dengannya. Orang buat jahat, balas jahat satu je. Buat baik, diganda 10 kali ganda. Bunyi apa tu? Ini maknanya benda-benda yang diperingatkan oleh Allah Ta'ala. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak sedikit pun dianiaya. Tak ada, tuan-tuan. Takkan dianiaya kita ni, tak. Mesti mengikut balasan yang seadil-adilnya. Siapa buat baik, dia balas baik. Buat tak baik, dia balas tak baik. Tak ada khianat-khianat. Kita atas dunia ni jangan main, tak. Ada saja pengkhianatan, penipuan yang kita lihat berlaku. Tetapi pada hari kiamat, segala-galanya dibalas dengan sejujur-jujurnya. Kemudian Nabi SAW melarang melakukan peperangan pada 4 bulan berkenaan. Kenapa tuan-tuan? Sebab peperang ni banyaklah. Antaranya berlaku kematian, berlaku kerosakan, berlaku kesedihan, berlaku duka cita. Dah tengok orang mati. Kita tengok negara-negara perang. Iran, tuan-tuan. Iran dengan Iraq ni berperang belah-belah tahun. Saya ingat lagi kisah orang perang Iran-Iraq. Oh, berbelah-belah tahun. Akhirnya ada pelajar yang belajar di Iran. Akhirnya orang Iran ni, ramai lelaki dia tak ada. Tentera dia perang, banyak meninggal. Akhirnya golongan lelaki dia kurang. Yang banyaknya ibu tunggal. Tak. Di Iran. Orang Iran pula cantik-cantik, tuan-tuan. Dia punya hidung tajam-tajam mereka. Ini maknanya kes kerana peperangan, banyak yang meninggal. Itu antara sebabnya Allah Ta'ala melarang kita berlaku peperangan. Boleh berdamai. Akhirnya peperangan beberapa tahun, akhirnya berhenti. Berperang pula dengan Iraq, dengan Kuwait pula. Iraq dengan Kuwait pula. Ini benda-benda yang menyedihkan kita, kerana bila berlaku peperangan akan musnah harta benda. Yang paling takut sekali berperang dengan orang-orang kafir. Mereka mencari khazanah-khazanah, buku-buku asal dulu, buku-buku yang original dulu. Jadi Nabi melarang melakukan peperangan pada 4 bulan berkenaan: Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rejab. Sepatutnya pada zaman ini, kalau zaman dulu dilarang, kita pun berjaga-jaga supaya jangan melakukan bentuk-bentuk peperangan. Jangan kita melakukan sebarang bentuk peperangan dengan Allah Ta'ala yang merupakan kemaksiatan yang boleh merugikan kita. Seperti hari ini tengok penyelewengan, rasuah, penipuan terlalu menonjol. Padahal kita orang Islam, yang kita tahu pada hari kiamat nanti mulut kita akan dikunci, yang akan menjadi saksi anggota badan kita. Sedih kita tengok orang Islam ni berbagai-bagai. Yang semalam saya tengok dalam satu viral, tanda kiamat ni tuan-tuan, semakin hari semakin nampak. Antaranya ada negeri yang sudah tidak menerima zakat. Maknanya nak bagi zakat, orang tu pun nak bagi zakat juga ke orang lain. Ada yang menyatakan negeri itu ialah Brunei, tuan-tuan. Orang Brunei kan, dia cukai-cukai, tak ada pendapatan tinggi, barang-barang murah. Raja dia pula memang dia apa saja berkaitan dengan benda mungkar, dia suruh tindakan. LGBT hukumkan dengan hukum Islam. Akhirnya negara Brunei jadi berkat lah. Ditambah pula mereka ni tak pernah berlaku musibah-musibah
gempa bumi, banjir, tsunami. Ini negara Brunei. Ramai orang datang sekarang ni cuti-cuti dia melancong ke Brunei. Negara yang ada yang menyatakan dia dah tak terima zakat dah. Sebab semua orang dah senang dah. Beza dengan kita dah. Kita mencari semua dia zakat. Dah. Ini maknanya Allah Ta'ala dah tunjukkan beberapa tanda boleh, maknanya kita jadi elok dah. Maknanya negara dia cukai-cukai, dia hapuskan. Kalau dia cukai pun maknanya taklah macam banyak sangat sekadar yang untuk menguruskan negara dia. Ini tuan-tuan, Brunei Darussalam. Gempa bumi tak ada, ribut taufan tak ada. Zakat-zakat dia beri kepada negara jiran, Indonesia, Borneo, Sabah, Sarawak, Malaysia. Hasil bumi dia Allah Ta'ala berkat seperti mana yang kita tengok dalam Quran lah dah. Allah Ta'ala beritahu dah apa dia, walau anna ahlal qura amanu wattaqau rafatahna alaihim barakat. Bila kita bertakwa kepada Allah, Allah dah berjanji dah akan menurunkan keberkatan. Berkat ni apa tuan-tuan? Benda yang cukup kepada kita duniawi dan ukhrawi. Sebab itu Allah anugerahkan nikmat berbagai-bagai. Rezeki kita, nikmat kita, kebahagiaan kita, harta benda, anak-anak, pendengaran, penglihatan, untuk kita sempurna hidup atas dunia. Cuba mata tak boleh lihat, kacau lah. Ada dulu kawan jumpa angkat tangan kabir-kabir buat tak tahu je. Sombongnya dia ni. Pergi dekat dia baru nampak. Rupanya bukan sombong, dia mata tak nampak lah. Sekarang dia dah buat operate, buka cuci dia punya tu, katarak dia masuk kantah, orang nampak. Maka tu sekarang pun 2 keping, dulu sekeping je. Sebab dah nampak lah. Itu maknanya panca indera yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita segala-galanya untuk memberikan kehidupan yang baik kepada kita di dunia, supaya nanti di sana pun kita akan mendapat kerajaan Allah. Ini tuan-tuan. Jadi pada hari kita berhadapan dengan berbagai-bagai ancaman yang boleh menggugat kepercayaan dan keyakinan, sama ada diri dari sudut pemikiran dan cara hidup, yang mengakibatkan banyak gejala buruk yang masuk ke negara dan menular dalam masyarakat. Itu maknanya kita bimbang benda-benda luar datang. Walaupun pelancong-pelancong datang, walaupun orang luar datang, tapi dalam masa yang sama mereka mungkin membawa gejala-gejala yang buruk dah. Macam kita tengok apa, pandemik dulu dah. Orang Cina masuk negara kita, dia bawa lah corona tu. Selain daripada benda yang kita tak tahu, tak nampak lah. Tapi Alhamdulillah setakat ni kita boleh berkawal lah. Bukan setakat kita, seluruh dunia. Bahkan negara luar dah buang dah emas ni, dah duduk berapat-rapat dah. Tapi kita masih lagi renggang. Cuma masjid dah mula rapat, nampak? Masjid sejadah dah mula rapat dah. Kalau dulu semeter dah, sekarang ni setengah meter dah. Patutnya boleh dah rapat, tapi nak mendapat arahan tu belum lagi, InsyaAllah. Jadi sebaik-baik kita hendaklah kita menanam sifat-sifat yang terpuji dalam diri kita. Maknanya ada positif tak? Jangan kita negatif saja. Bila negatif ni tuan-tuan, masalah lah. Cakap tu semua cakap kasar lah. Tengok orang ni cakap lah. Boleh kita tukar nada kita. Contoh kedai makan lah. Tak. Nak makan apa? Itu tak apa sedap. Cik, nak dia apa? Nak guna bahasa yang elok sikit. Kan lebih bagus. Ini cakap kasar-kasar, itu akhirnya sifat-sifat yang baik itu akan hilang. Terutamanya kita orang Melayu ni, dia ada sifat lemah lembut dan sebagainya. Jadi sebaik-baiknya kita hendaklah menanamkan sifat mahmudah dalam diri kita masing-masing untuk kita amalkan. Terutamanya kita sedang masuk bulan Rajab, bulan yang mengandungi banyak pengajaran yang perlu dijadikan tauladan buat kita. Yang mana peristiwa yang Allah Ta'ala fardukan semayang,
menunjukkan cara ke arah mengingatinya setiap hari. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salah li zikri. Sesungguhnya akulah Allah, kata Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, oleh itu sembahlah aku dan dirikan solat untuk mengingatiku. Jadi bulan Rejab, bulan sembahyang. Bila sembahyang saja kita tunai sembahyang, sebab tu sembahyang lughatan segi bahasa doa, dia doa. Daripada kita baca Fatihah, doa iftitah, tu semuanya kita mohon kepada Allah. Sebab itu bila kita jaga sembahyang, insya-Allah yang lain-lain akan selamat. Untuk menunaikan sembahyang dengan sempurna, kita hendaklah melakukan pada awal waktu. Ini benda-benda yang ingatlah, saya sebut-sebut ni pun mengingatkan diri saya juga. Kadang-kadang kita pun terleka. Yang paling sempurna hendaklah dilakukan pada awal waktu, sebab itu ada azan, ada iqamah. Dikerjakan secara berjemaah, terutamanya di masjid. Menunggu masuk waktu untuk mendirikannya, tidak pula menyibukkan dengan urusan-urusan keduniaan ketika sedang sembahyang. Ini tengah-tengah sembahyang sibuk dengan telefon, tengah sembahyang pun telefon lagi. Itu asalnya, tapi sekarang nak macam mana? Sebab itu kadang-kadang dia tu khatib berkhutbah, tegur jemaah ni, tengah baca khutbah pun tengok telefon, tengah sembahyang. Tengah sembahyang tak ada dah telefon. Kalau tengok dia kata sembahyang berat nanang lah. Kuatnya pengaruh telefon tu kan. Sebab itu orang cerita negara Arab dia terkemudian sikit pada kita ni. Bila dapat telefon ni berbunyi saja dah. Dia tak tahu nak vibrate apa dah. Tengah-tengah sembahyang tu dia jawab juga dah. Itu berat lah. Ini maknanya ibadah sembahyang sempena bulan Rejab ni, Allah Ta'ala turunkan, panggilkan Nabi kita ke langit sana untuk menerima sembahyang. Rupanya sembahyang ni sistem pendidikan kepada kita, seperti mana yang dalam ayat yang lain, wa aqimis solah innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sembahyang, kerana sembahyang mengawal kita daripada perkara keji dan mungkar. Jadi bila kita nak sembahyang, dia suruh kita hilangkan perkara-perkara yang lain yang menyibukkan kita. Sebab itu bila kita angkat takbir saja, habis segala-galanya jadi kecil. Allahu Akbar, habis semua yang lain kecil. Seperti mana hadis riwayat Imam Muslim, inna hazihi salah la yasluhu fiha syai' min kalamin nasi hadza innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Sesungguhnya sembahyang itu tidak layak dicampur dengan sesuatu daripada perkataan manusia. Sembahyang ni tak ada perkataan kita, semua perkataan yang Allah Ta'ala atur. Sembahyang itu hanyalah mengandungi tasbih, takbir, bacaan Quran, Allahu Akbar, Subhanallah azim. Tak ada apa ni perkataan-perkataan manusia. Sebab itu kita, alhamdulillah, orang Islam ni pergilah seluruh dunia, cara sembahyang dia sama tak? Angkat takbir, baca Fatihah, baca ayat. Di Mekah tu tempat berkumpul seluruh dunia, semua baca sama. Tapi kalau agama bukan Islam, ni tak sama kan? Ini menunjukkan kesohihan agama yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita di dunia ni. Sesiapa melakukan sembahyang dengan sempurna akan menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Siapa yang jaga sembahyang dengan sempurna, dia akan jadi insan yang bertakwa, terhindar daripada perkara-perkara maksiat. Demikianlah pentingnya sembahyang kepada kita, seperti mana ayat yang sebut tadi. Dia mengawal kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Ada orang tanya pula, dia ni sembahyang tapi nombor ekor tak pernah terlepas. Artinya sembahyang dia belum cukup lagi untuk mengawal dia. Kadang-kadang orang tu kata nombor ekor ni tak haram, sebab ekor je. Tapi dia di antara sistem perjudian. Kalau zaman-zaman dulu tuan-tuan memang biasa tak main-main nombor ni. Tok Imam, Tok Bilal ni mainan je. Tapi sekarang tak ada lah. Tak. Dululah orang cerita. Tak. Masjid ni dekat bandar. Naik basikal je. Sebelum Tok Bilal azan, dia singgah kedai nombor tu. Ambil nombor. Letak dalam kocik. Tanya azan, dia pergi azan. Sembahyang kamat pun tengah sembahyang, kipas angin kuat. Keluar nombor dia daripada kocik ni.
Bila keluar nombor tu ditiup ke Tok Imam, Tok Imam pak pegang tengah sujud. Tok Imam ingat dia punya juga. Tak, rupanya Tok Imam main nombor tu bila main nombor. Dululah, dah sekarang Imam Bilal semua kelas-kelas lagi dah. Jadi bulan Rajab adalah bulan yang berlakunya peristiwa besar Isra' dan Mi'raj, untuk kita bersedia bagi menghadapi bulan-bulan lain antara Syaban dan Ramadan. Bulan Rajab ni peristiwa yang besar Isra' dan Mi'raj, kita tengok tu macam-macam pengejaran. Sebab itu bulan Rajab, Syaban, Ramadan, selain daripada bulan haram tadi, bulan-bulan yang mulia yang Allah Ta'ala sediakan berbagai-bagai keistimewaan kepada kita. Maka sempena dengan tahun 2022 dan juga bulan Rajab ni, kita gunakan kesempatan yang baik yang ada ni, terutamanya di awal-awal bulan ni, kerana ianya bila kita bermula daripada awal, mudah-mudahan di akhir nanti kita akan mendapat keberkatan dan kerahmatan pada Allah Ta'ala. Dan akhirnya Allah Ta'ala berfirman surah Anfal, ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang beriman, Allah Ta'ala panggil kita, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, serta jangan kamu mengkhianati amanah-amanah yang diserahkan kepada kamu sedangkan kamu mengetahui dosanya. Orang berdosa yang salah guna, yang menyeleweng, yang khianat, yang menipu, Allah telah pesan tak, kembalilah ke bagai jalan, terutamanya dalam bulan Rajab ni, supaya kita semua mendapat redha dan akan dimasukkan ke syurga nanti insya-Allah, sempena dengan bulan-bulan mulia Rajab, Syaban, Ramadan, bulan keampunan, kerahmatan, supaya kita selamat di dunia dan juga di akhirat nanti insya-Allah. Jadi sekadar itu saja yang dapat kita kongsikan kali ini. Lain masa kita jumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.